Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Khairul Azwan, nombor matrik C20A1541 dari kelas CFT 1032L2 T1, reka bentuk tradisional. Ini membentangkan tentang tajuk bangunan bersejarah, iaitu saya telah memilih Muzium Perak. Pengenalan. Muzium Perak Taiping dibina pada tahun 1883 dan merupakan muzium yang pertama di Tanah Melayu dan tertua di Malaysia. Idea penubuhan muzium ini berasal daripada Presiden Perak yang ketiga, iaitu Sir Hak Low. Bangunan muzium ini mempunyai keunikan yang tersendiri, iaitu dengan mempunyai seni bina pengaruh bangunan masyarakat Moor di India dan telah digabungkan dengan seni bina neoklasik dan Victoria masyarakat Eropah. Bangunan ini direka khas oleh seorang arkitek Inggeris berbahasa Inggeris yang berasal daripada England. Kurator pertama Muzium Perak ialah Sir Lionel Junior yang merupakan seorang ahli pendidikan. Seterusnya, reka bentuk bangunan. Direka bentuk khas oleh seorang arkitek berbahasa Inggeris yang didatang khas daripada England. Beliau telah mengaplikasikan gaya dan ciri-ciri bangunan masyarakat Moor di India serta menggabungkan gaya klasik, seni bina neoklasik dan Victoria masyarakat Eropah. Seni bina neoklasik ini banyak berciri-cirikan elemen simetri dan keutamaan pada bahagian tampak di hadapannya. Muzium ini turut meminjamkan beberapa elemen seni bina zaman Greek, Klasik dan Roman seperti pendemik, table dan motif kepala tiang. Jika dilihat daripada pandangan atas, bangunan ini berbentuk L. Ia dikatakan mengambil nama sempena kurator muzium yang pertama, iaitu Sir Lionel Junior. Seterusnya, bahan binaan. Muzium ini telah menggunakan batu bata yang diimport khas daripada India dan batu bata tempatan yang diperbuat di Selama Perak. Selain itu, simen daripada kulit kerang dan telur dicampur digaul untuk jadikan simen. Seterusnya, batu granit yang ditempa khas digunakan sebagai bahagian tangga, bingkai tingkap dan bahagian tampak serta dasar bangunan. Selain itu, pintu di bahagian hadapan menggunakan kayu hutan tropika seperti cengal, meranti dan merbau. Okey, seterusnya struktur bangunan. Muzium Perak ini mempunyai 2 tingkat dan mempunyai 4 galeri utama, iaitu A, B, C dan D. Okey, untuk galeri A adalah galeri pameran sementara mengikut jadual berkala berdasarkan tajuk dan tema yang ditetapkan. Untuk galeri B adalah untuk mempamerkan alam semula jadi yang lebih menonjol kepada pelbagai koleksi spesies seperti rangka, spesies haiwan dan spesies binatang. Seterusnya, galeri C menempatkan pameran kebudayaan dan galeri D dibahagikan kepada 2 bahagian yang mempamerkan koleksi budaya, sosial budaya masyarakat orang asli dan pelbagai tembika dari seluruh Malaysia. Muzium Perak telah dibina oleh pihak Inggeris pada tahun 1883 berdasarkan cadangan yang telah dibuat oleh Sir Hak Low yang merupakan seorang residen Perak yang ketiga. Muzium Perak telah dibina secara berperingkat-peringkat pada tahun 1883 dan selesai pada tahun 1886, iaitu bangunan asal. Oleh disebabkan pembinaan dilakukan secara berperingkat-peringkat, maka ia telah berlaku penambahan sedikit demi sedikit kepada bentuk bangunan sekarang. Penambahbaikan berlaku pada tahun 1883, iaitu pembinaan 1889, 1893, 1897 dan sehingga sekarang masih dijalankan penambahbaikan untuk memberi keselesaan kepada pengunjung. Seterusnya, fungsi Muzium Perak. Sesuatu binaan itu pastinya mempunyai fungsi yang tersendiri. Hal ini termasuklah pembinaan muzium itu sendiri. Di antara fungsi Muzium Perak adalah sebagai sebuah institusi yang menjalankan aktiviti ataupun kerja-kerja menyelamat, melindungi dan memelihara segala warisan kebudayaan agar tidak ditelan zaman. Selain itu, antara
Fungsi-fungsi Muzium Perak adalah menjadi penyimpan warisan kebudayaan kepada orang ramai melalui pameran, khidmat lawatan berpandu, khidmat pinjaman bahan-bahan dan penerangan awam dari semasa ke semasa. Melalui pameran dan perkhidmatan yang diberikan, ia dapat memberi pendedahan kepada masyarakat bahawa artifak-artifak ini seharusnya dijaga dan dipelihara untuk generasi akan datang dapat mengetahui nilai-nilai sejarah dan warisan mereka. Selain itu, dari aspek penyelidikan, ia dibuat ke atas bahan-bahan dan artifak-artifak melalui cari gali serta maklumat yang diperoleh dari masyarakat tempatan. Terdapat juga artifak-artifak ataupun barangan sejarah yang didermakan oleh masyarakat kepada muzium, manakala dari segi aspek pemeliharaan, bahan-bahan dan artifak ini akan ditemui dan diterima dan dikumpulkan datanya dan akan mengalami proses pemeliharaan. Seterusnya ialah struktur organisasi pada zaman kolonial. Sejak penubuhan muzium ini, ia telah mempunyai pentadbiran yang mengurus setiap kejadian yang berlaku di dalam muzium. Bermula pada tahun 1883 apabila Sir Hak Low, iaitu Residen Perak yang ketiga, telah memilih Leonard Rougee sebagai kurator pertama muzium. Beliau mengarah Leonard Rougee Jr. untuk mengumpul spesimen yang berkaitan penduduk tempatan untuk memahami kehidupan mereka. Organisasi ini diketuai oleh seorang kurator dan terdapat 6 bahagian lain, iaitu bahagian pertama ialah bahagian